Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua subscriber CK. Okey, kekal tenang, sentiasa berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, di mana CK ada satu kesempatan sikit nak cerita sikit tentang Honda FD ni. Okey. Jarang-jarang CK Honda ni, sebab CK segan sikit kalau Honda ni sebab CK pun pakai kancil je. Okey. So macam biasa, terima kasih kepada yang semua subscriber sikit dah cecah 200,000 subscriber. Terima kasih. Tepuk tangan. Alright, cantik. So sekarang ni untuk Honda ni, dia datang kat CK, dia ada masalah suspension. Nak kata bunyi ke apa ke, memang berkaitan dengan seakantan dengannya. Macam pernah dengar je bunyi dia. Okey, lepas tu dia ada masalah leaking. Leaking tu, okey, kita kena faham, leaking ni banyak sebab. Dia tak semua leaking sama. Okey, contohnya leaking kereta ni dia ada masalah daripada pump power steering dan juga steering rack. Apa yang korang tengok pada sini, Dam, boleh lalu sini tengok, lalu tengok. Apa yang Honda ni buat kat CK, CK sebenarnya ada ke tanya kat owner, bang, abang nak buat balik betul ke kereta ni? Sebab owner cakap kat CK, dia memang nak buat balik kereta ni, dia katanya sayang katanya. Okey, kalau abang sayang, kenapa abang tak jaga kereta sebelum ni? Tak, abang bukan jenis macam tu. Abang ni jenis kalau rosak, kan, betul-betul rosak, baru abang buat. Inilah contoh dia. Okey, so owner ni melabur dekat 10K. Owner ni melabur dekat 10K. CK cakap terus terang, abang, kereta abang ni kos yang tinggi kalau abang nak buat, sebab CK dah check. Bila CK jack, CK tengok kebocoran minyak, tengok dengan part-part kerosakan dia boleh menyebabkan kos yang tinggi. CK cakap macam tu je. Tu anggaran yang CK cakap je kat owner. So owner cakap tak apa CK, sebenarnya abang ni jenis tak suka repair sikit-sikit. Biasalah Honda kan. Bila orang pakai Honda, dia akan ada gaya Honda sikit. Bila pakai kereta konti, Merc, BN, takkan spark plug 1000 mahalnya, tak boleh. Sebab dia dah tahu dah, dia standard dia. Korang kena faham, bila korang pakai sebiji kereta, korang kena terima seadanya kereta tu macam tu. Dan kereta ni banyak lagi part yang sebenarnya sikit rasa bermasalah juga. Tapi daripada condition kereta ni, matlamat owner. Bila setiap kali customer datang ke sikit-sikit, kena utamakan matlamat dia. Matlamat yang pertama ada masalah suspension dia lah, bunyi-bunyi dan sebagainya lah. Lepas tu matlamat yang kedua leaking. Leaking minyak, macam sikit cakap. Tak semua leaking minyak tu datang daripada engine oil. Sebenarnya dia ada daripada auto oil, dia ada minyak power steering, dia ada brake oil. Tu andai kata leaking, itu sifat dia leaking. Faham tak? Okey, so sekarang ni macam contoh kereta ni. Okey ni, kita tunjuk. Punca asal dia bocor daripada pump ni. Okey, ini pump power steering untuk Honda. Sikit aku tengok video kau tu boleh overhaul pump ni. Kenapa sekarang ni kau tukar? Macam contoh kereta ni sikit tukar. Sikit tukar pump ni. Okey. Macam owner ni dia kata dia tak nak pakai barang ayam. Bila owner tak nak pakai barang ayam, sikit kena bagi high quality. Melainkan ori, kita ada high quality. Maknanya kualiti dia terjamin dan ditetapkan ada warranty untuk setiap barang yang kita tukar ni lah. Contohnya lower arm setahun dia, mana dapat, betul? Biarlah orang kata pakai tukar berpuas hati. Tapi korang kena ingat, korang jangan ikut orang-orang macam ni. Orang macam ni, dia dah standby daripada awal dah. Bukannya rosak sekarang, semalam simpan duit. Dia dah simpan, dia kata kat CK lebih kurang macam ni lah. Dia kata dah setahun lebih. Dia simpan duit untuk repair sekali je. Dia tak nak cerita dah pasal bunyi ke apa kereta dia. Tapi memang betul lah. Owner pakai sampai untung. Dia pakai kereta sampai untung, lalas dia rugi balik. Dia rugi balik. Tapi sebenarnya kita tak boleh lah cakap kita repair, kita rugi sebenarnya. Sebab kita pakai dia. Kita kena faham. Kita pakai dia. Barang-barang kereta wear and tear, sampai masa dia mesti rosak. Percaya aja kat sikit, dia mesti rosak. Walaupun korang jaga macam mana pun, dia mesti rosak. Dia akan sampai waktu, cuma lambat dengan cepat je. Bila kita jaga dia, dia lambat sikit. Bila korang langsung tak jaga, dia cepat rosak. Macam contoh, macam pump ni, sebab apa sikit tukar? Sebab dia dah mengeluarkan bunyi. Kita pusing, cuba tanya owner betul kan? Owner komen bawah nanti kalau owner betul tak apa yang sikit cakap ni. Dia pusing walaupun minyak dia kurang sebelum ni, sikit top up penuh, dia keluarkan bunyi juga. Bermakna pump ni dalam plate dia dah makan. Dia tak dapat pressure yang kuat pergi ke steering rack. Sebab steering rack ni berat kerja dia, dia nak menggerakkan tayar. Di belakang, di atas tayar dia beban berat body, enjin dan sebagainya ada.
So dia nak tekanan yang cukup baru dia boleh bekerja dalam keadaan cantik. Stand rack tu, cuba tunjuk stand rack. Takut orang tak kenal stand rack. Itu stand rack. Sebatang tu baru datang. Okey, jom. Tumpu kau balik ke sini balik. Di mana bila sikit dah confirm stand rack dia, steering pump berbunyi, memang wajib ditukar ganti. Dia tak boleh buat apa dah. Melainkan bocor kita boleh buat. Tapi dah berbunyi, masuk tong sampah. Sebab korang pun support negara, korang nak majukan negara kan. So pakailah sampai jahanam. Korang boleh majukan negara. Okey. So sekarang ni macam pump ni tak dapat diselamatkan, sikit dah tukarkan pump. Okey. Pump kita dapat tahu bila kita dah tukar nanti dah hilang dah masalah bunyi dia. Okey, tapi dia ada masalah lain. Punca bunyi korang kena tahu juga. Punca dia asalnya bocor. Bocor daripada ni stand rack dia. Jom kita tengok. Okey, ini ada stand rack kat sikit. Kalau korang tengok kat sini, nampak bocor? Nampak ada kesan bocor. Bocor dia meleleh, dia jatuh. Dia jatuh atas mounting bawah ni. Nampak ni mounting enjin ni, dia jatuh, hancur mounting. Stabilizer bush hancur, kembang. Kena minyak power steering. Bukan kena minyak enjin, kena minyak power steering. Dia jatuh, dia sebenarnya belakang sikit. Bila korang langgar angin, kereta ni dia akan langgar angin tau. Walaupun korang tak nampak angin, korang langgar angin. Korang jangan langgar angin sangat. Okey, makan angin okey. Okey, cantik. So bila langgar angin, minyak daripada atas ni dia akan turun. Masa dia nak jatuh menitik tu, dia terus tersembah. Dia macam dia langgar angin lah. Tu dia kena bush ni. So bush ni dia jadi lembut, dia jadi macam boleh pecah. So dia jadi macam ni. Asal dia cantik sebenarnya, nanti sikit tunjuk. Okey, so sekarang ni punca asal ni jadi macam ni, korang tak jaga minyak power steering. Nampak tak cost owner? Sebenarnya minyak power steering tu kat sini. Dekat pump ni. Dekat dia punya tank. Macam Honda dia bentuk macam ni. Kebanyakan Honda mesti bentuk macam ni. Tapi kalau EPS, dia tak pakai dah minyak. Senang sikit pakai motor. Okey, so bila minyak ni kotor sangat, sebab setiap perjalanan minyak akan ada hakisan. Benda yang bergesel. Hidup minyak ni, dia orang tak, korang tahu tak hidup minyak ni apa? Tujuan minyak tu, minyak ni dia bagi pelincir. Setiap apa yang ada minyak, dia mesti nak pelincir. Melainkan minyak brake. Minyak brake pun pelincir juga sebenarnya, tapi hakikatnya dia menolak. Tekanan. Okey, macam minyak ni pun sifat dia sama. Dia nak bagi satu tempat tu sejuk. Faham kan? Bila korang hayati betul-betul, korang jadi mudah. Jangan lupa beli spana. Repair sendiri. Buat kerja-kerja macam ni. Tengok berapa upah dia agak-agak. Betul? Tapi owner tak apa. Bila buat macam ni, insya-Allah boleh tahan lama. Sekali buat, garu kepala, tapi hasil dia tu kita nak boleh tahan 5 tahun, 8 tahun. Itu yang kita nak sebenarnya. Okey. Bila minyak kotor sangat, tak pernah flush. Assalamualaikum. Kalau kedai Melayu, Assalamualaikum. Tolong cek minyak power steering saya. Kotor ke tak? Itu je. Oi bang, bersih lagi, cantik bang. Ni tak ada, ni top up je. Kalau kurang tak boleh. Jangan biasakan istilah macam tu. Bila korang dah pakai kereta minyak enjin, pandai korang tukar kan. Dia ada minyak power steering. Minyak power steering ni andai katalah korang ada duit, buat je setahun sekali. Tak payah pening kepala. Buat je setahun sekali. Kalau ikut mileage dia boleh tahan 40,000, 60,000 boleh tahan, 80,000 pun boleh tahan. Tengok atas permukaan dalam ni. Bila dalam ni betul-betul bersih, dia memang tahan lama. Korang tengok daripada kilang. Tak buat flush 4 tahun pun tak adalah kotor sangat. Tapi bila teruk sangat, dia mudah kotor. Bila korang flush dia tak cukup bersih, korang kena flush lagi. Faham tak? Sebab tu kita tak boleh cakap 80,000 memang confirm bersih, tak. Dia tengok kondisi minyak hasil dia. Walaupun kita flush pun tetap hakisan ada dalam steering rack dengan steering pump. Korang kena ingat. Bila korang biarkan minyak tu kotor, minyak tu panas, boleh menyebabkan pump bocor, pipe pressure bocor, steering rack bocor. Steering rack ni bukan bocor kat sini je, bocor kat sini, bocor kat sana. Tapi sikit saja tu owner tukar je sebatang. Sebab siapa-siapa pengguna Honda 1.8 normal steering rack rosak. Kalau tak bocor mesti bunyi kan. Tapi biasa bocor lah. Okey. So sekarang ni untuk part yang merosakkan bush yang sikit cakap bahagian bawah ni daripada steering rack. Itu punca leaking dia. Okey. Ada lagi part yang bocor, punca leaking datangnya daripada enjin. Contohnya ni. Ini normal lah kalau pengguna-pengguna Honda, kalau tak ada benda vacuum macam ni, selenak ni bermakna kereta tu tak padu lah. Okey, VTEC. Okey, di mana VTEC ni dia ada tekanan minyak.
dia dekat dengan head. Lebih kurang macam tu lah, sikit rasa lah. Sikit pun dah lama dah tak jadi komen senang. Okey, so macam ni. Tak apa. So sekarang ni apabila ada pressure minyak dekat dengan head, so o-ring akan bocor. Dia mudah sangat bocor. Siapa-siapa pengguna Honda mesti kena bocor VTEC o-ring. Cuba korang rajin-rajin tengok. Banjir minyak ni daripada mana tengok. Tengok macam ni bentuk dia. Tapi ni belakang, sudut. Susah buka benda ni. Korang beli spanner pun korang tengok je. Ada dah spanner tapi korang tengok je. Weh, macam mana korang main buka Aduh, patutlah dia cas mahal. Sebab tu korang kena faham. Okey, VTEC o-ring apabila dia bocor, dia memang dia akan leaking dulu, dia akan basah, betul dia akan boleh menitik. Dia boleh menitik sebab lubang ni, lubang pressure minyak daripada oil pump. Dia menitik kuat. Banjir, rosak habis bahagian bawah. Dia boleh menyebabkan suspension pun boleh rosak daripada bocor ni. Dengan bocor ni tadi. Apa mengenanya sikit bocor-bocor lah, kenapa suspension rosak? Betul, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi getah ni macam, tengok besar lain macam. Cuba tengok betul. Kenapa sebelah? Aku rasa bos aku ni salah order lah. Kan? Satu besar. Satu kecil, satu besar. Maknanya bos aku kena order yang besar. Pergilah angkatkan spare part, ambil sampel bagi. Jangan. Dia sebenarnya kembang sebab kena minyak. Sebab tu kau kena faham. Kau ukur-ukur. Apa besar sangat yang ni. Yang ni kecil. Bekas kena minyak. Okey? Okey, so sekarang ni adalah paip-paip dia macam ni. Tengok dah macam kembatu. Okey, paip ni kalau kau nak tahu dia memang ada expired dia. Sampai masa dia akan keras. Bila dia keras, dia boleh crack, retak. Dia akan pecah. Dia mesti boleh pecah. Semua hose yang ada kat kereta, hose air sekalipun, sampai masa dia mesti pecah. Apabila korang nak jaga, korang jaga macam meja servis. Apabila meja servis, pomen akan rajin-rajin check paip-paip. Okey, kalau pomen tu rajin lah cerita dia. Kalau pomen tak rajin, tolak tepi lah kan. Tengok mod pomen tu. Dia rajin check ni, bagus ni. Okey, so sekarang ni selain daripada tu, okey, so sekarang ni kita dah faham dah steering rack dia ada masalah bocor. Okey, jom kita tengok. Okey, ni ada part komponen-komponen yang berkaitan ni. Enjin mounting bahagian bawah. Bahagian atas, okey, dia rosak, puncanya kena minyak. Bila kena minyak, dia jadi macam, dia akan pecah. Okey, dia akan pecah. Bila pecah nanti, sikit hari tu kau buat tak habis pecah mounting bawah tu. Kau dah tahu benda tu kena minyak. Takkan kau tak nak tukar sekali? Kau ingat abang tak ada duit ke? Jangan. Kita cakap dia kat mana bang, mounting ni kena minyak. Hantar gambar, cek. Hantar kat owner. Betul lah sikit minyak. Buat. Owner on, buat. Owner tak on, biar. Itu kereta dia, itu hak dia. Orang komen buat je kerja macam biasa. Okey, macam bahagian selain daripada tu ada osobelling. Boleh tengok osobelling dia. Osobelling pecah. Dia punya pergerakan dia tu macam ada satu gap. Dia ada gap dah. Dia start ada gap. Bermakna kalau ada gap ke barang kalian, benda ni dah ada masalah. Ada masalah. Bukan apa, kalau cover dah pecah, grease keluar, benda ni boleh tercabut. Bila benda ni tercabut, kalau pomen tahulah, tak ada istilah bahaya, tak selesa lah. Macam tu. Tak ada cakap tayar tercabut pun. Tapi tak sedap lah. Kita, okey, ni VTEC o-ring tadi lah. VTEC o-ring ni. Dia tak tu lagi tau. Okey lagi. Tapi dia macam, dia macam tu, ada keras macam tu. Ni VTEC o-ring kan. O-ring dia macam tu je. Benda tu. Okey, so kita dah tukar ganti yang baru. Sama juga osobelling belah sini, kita akan tukar sekali sebab memang dah pecah. Lagipun pergerakan dia tak cantik. Dia ada gap, ada free, tak cantik. Orang kata sebab dia pun kategori restore suspension sebenarnya owner ni. Sebab dia pakai lenjan kau-kau, lalas dia buat macam ni. Tak payah pening kepala. Okey, part lower arm dia kalau kita tengok kat sini pun kena minyak. Ni nampak dah pecah lah ni. Sekejap. Kita kalau nak buat satu benda, kita kena bagi satu keyakinan yang mengatakan barang dia rosak. Contohnya macam ni. Nampak pecah tu? Nampak? Takkan nak tunggu lower arm tercabut. Bila lower arm tercabut, bahayalah untuk pemanduan. Mana tahu kan. Kita kadang-kadang jalan siang nampak, jalan malam tak nampak. Langgar sikit batu je, tapi perap tu londeh tayar. Asal dulu okey je. Sebab tu kita tak jaga suspension. Jaga betul-betul suspension korang. Korang nak sadar tepi jalan. Kalau tayar tercabut macam mana? Hati-hati Sikit bukan menakutkan customer, tak.
Bila kereta korang jaga elok-elok. Kereta tu dah bantu kita banyak. Memudahkan kita pergi kedai, pergi shopping mall, bawa kita jalan-jalan. Itu kita nak berkira dengan kereta tak boleh. Korang kena faham betul. Melainkan kita baru beli kereta ni makan duit kita 10,000 dah. Tak boleh lah. Terus dia makan, okey bulan depan dia makan pula 20,000. Bulan depan makan 50,000. Tak boleh. Istilahnya bila kita dah pakai lama, kita boleh jaga maintenance dia. Okey, macam lower arm dia kita asyik untuk kiri kanan dua-dua pun pecah, yang ni pun pecah juga. Nampak crack. Getah ni memang sifat macam tu. Bila sampai masa dia akan keras dulu. Kalau korang perasan, kebanyakan kereta-kereta sekarang, dia punya arm dia tak besar mana tau. Bush dia besar. Dia buat bush tu besar. Sebab apa dia orang buat bush tu besar? Sebab bila besar, dia boleh tahan apa? Tahan kena maki. Tak. Dia, orang kata, tempoh dia boleh tahan lama. Kalau kecil sangat, dia mudah keras. Dia mudah pecah. Bila besar sikit, dia boleh main banyak. So, dia susah pecah. Macam tu sebab tu suspension untuk kereta sekarang ni memang selesa banyak. Selesa banyak. Tu lah sebab sikit pakai kancil kan. Tak rasa selesa lah. Kalau kereta macam ni dah buat selesa lah. Okey, so part lower arm. Okey, habis. Untuk hose dah habis. Lepas tu kita buat masalah leaking dia juga. Okey, macam Osobo, jom kita tengok kat sini. Buka lampu. Kita boleh tengok kat sini. Okey, ni Osobo owner. Macam Osobo ni, kalau kita tengok daripada bila kita tengok, kita dapat hasil dia dah sebenarnya. Okey, kalau korang tengok, dia ada basah-basah macam ni. Nampak macam ni? Datang mana minyak ni? Minyak ni bukan datang daripada enjin. Minyak ni, nampak ni? Ni. Nampak minyak ni? Nampak? Okey, minyak ni sebenarnya datang daripada batang sub absorber. Betul bunyi dia. Okey. So sebenarnya dia tak ada cover yang melindungi daripada pasir boleh masuk dalam ni. Sebab tu kalau sebelum bocor, korang tengok Osobo korang tak bocor, tak ada apa, cover je pecah, korang boleh je tukar cover ni. Okey? So kalau macam owner ni memang dia kata dia nak lenjan kau, repair kau. Itu je owner cakap. Okey? So dia ada perlindungan dia, nama dia Osobo cover. Dia macam ni. Dia duduk dalam tu. Yang tinggalnya atas ni saja dah pecah, jatuh ke bawah tak tahu mana, gaib. Orang langgar, lori langgar tak tahu. Dia sebenarnya melindungi daripada pasir-pasir, habuk-habuk masuk ke dalam batang sub ni. Okey, bila pasir dah boleh masuk, habuk-habuk dah boleh masuk, bila kereta ni berhenjut, dia akan calarkan bahagian dalam dan o-ring ataupun oil tu akan bocor. Jadi basah macam ni. Itu je hasil dia. Bila dah bocor, dah rosak macam ni, sikit suggest kat owner, kita tukar je Osobo baru. Okey. Apa selepas kita tukar Osobo ni kan, kita dapat rasa perbezaan kereta kita dah rasa selesa. Dulu kita bawa kereta 8 jam tak sakit badan. Bila kereta tu dah 10 tahun, kita jalan 10 jam badan kita sakit. Sebab apa sakit? Bukan sebab kita dah tua. Memang kita akan tua, tapi hakikatnya bila kereta henjutan daripada menyerap hentakan daripada Osobo, absorber tak cantik, so badan kita rasa sakit. Dulu tak sakit, bukan sebab tua, sebab suspension dah teruk sangat. Itu je. Okey, dekat atas Osobo dia ada mounting Osobo. Kita akan suggest kat owner tukar kali. Sebab apa? Sebab dia dah terangkat tinggi sangat. Sebab bila kita buka Osobo, kita ada peluang, bukan sikit ada peluang untuk tukar dia tak. Sebenarnya bila kita dah buat kerja-kerja macam ni, sebab owner restore. Korang jangan samakan dengan tukar part yang rosak. Istilah ni restore, dia lain. Restore ni berkaitan dah sampai masa 8 tahun, tukar habis suspension. Okey, stand rack tu tak termasuk lah kalau andai kata stand rack tu okey. Tapi kalau andai kata memang ada masalah, tukar je sekali. Bukan sikit tu owner tukar. Memang niat owner. Korang tanya owner. Sikit ikut kehendak customer je. Aku sayang sikit kereta aku. Aku nak buat elok. Aku nak pastikan aku boleh tahan pula 5 tahun, 8 tahun. Tak ada masalah. Nampak tak? Tu keputusan yang bijak. Okey. So, Osobo mounting, Osobo cover, Osobo bearing. Sikit tukar sekali Osobo bearing ni. Okey. Osobo bearing ni penting sebenarnya untuk menjaga absorber juga. Okey, kita tukar sekali. Memang datang baru terus. Okey, selain daripada tu, dia ada bush. Bush yang orang panggil. Bush kan? Dia ada Osobo cover,
Dalam ni dia ada bush pula. Okey. Untuk apa benda ni? Sebenarnya ni untuk anjalan bahagian kalau andai kata kita bump tu tinggi sangat, dia akan kena kat sini lah. So dia akan rasa selesa lah. Kalau tak dia maksa sangat oksober tu. Okey, selain daripada tu kita ada buat lagi masalah leaking daripada VTEC O-ring tadi, valve cover gasket. Lepas tu berkaitan dengan apa? Okey, ni barang-barang yang kita pasang dah. Okey, jom kita tengok. So permukaan ni macam ni lah. Okey, permukaan ni. Okey, mounting yang bahagian bawah ni kita buat dah. Okey, ni dia punya oksober link bahagian kiri kanan ni. Kita buat dah. Dah tukar dah. Okey, bar bush bahagian bawah ni. Kita nak bagi kereta ni tegak balik. Okey, bar bush. Stand right. Pipe pressure sekali. Okey. Kalau kita tengok daripada isu stand right ni, kita tukar semua sekali pipe dia. Okey. Pipe pressure. Sebab apa? Sikit tak nak kita masuk pump yang baru, kita masuk stand right yang baru, ada lagi bekas-bekas taik-taik yang ada daripada kotoran yang lama masuk kat tempat yang baru ni. Faham tak? Dia bila anda kata kalau macam kita buat, contohnya kita buat pump. Lepas tu kita pakai je. Kita top up penuhkan balik, betul kita pakai. Untuk korang jalan 6 bulan, setahun, rosak balik pump tu. Dia bukan isu pump tu sebenarnya. Korang tengok berapa kotor bekas daripada dalam stand rack. Sebab dalam stand rack ni dia ada minyak. Dalam piping ni pun dia ada minyak. Dalam ni ada minyak, dalam ni ada minyak. Dia tak nak. Sebab tu korang kena flush. Flush tu bukan tarik pump flush tu. Flush ni dia bagi buang habis minyak lama. Run, masuk minyak baru. Faham Macam sikit biasa buat tu lah. Okey, macam lower arm kita nak tukar kiri kanan. So selain daripada tu, kereta ni matlamat dia dapat capai, tapi ada lagi part yang ada rosak kereta dia ni. Tapi Siki cakap dekat owner, abang kita hold dulu, next time pula kita cerita. Sebab sekarang ni kos dah melambung-lambung dah. Kita pun baru lepas PKP. Okey, so sekarang ni contohnya part gearbox. Gearbox ada sentak. Okey, Siki saja kat owner, biar hold dululah. Sebab macam Siki cakap tadi, memanglah kita dah prepare, tapi prepare kita beragak-agak juga lah. So, macam part-part lain, macam leaking ada lagi daripada flywheel. Itu pun berkait dengan gearbox. Boleh sampai masa nanti owner nak buat terus tukar gearbox, tukar je flywheel sekali. So, masa sekarang ni Siki tak buat lagi. Okey? Segala minyak yang ada, maknanya sistem air nanti Siki tolong check untuk kereta owner ni. Sebab bila dia buat sistem macam ni tak berkait langsung dengan air kan. Tak ada sistem air kan. Sebab dia pun matlamat bocor minyak dengan suspension. Dua je. Kita kena utamakan dua ni. Kita kena lepaskan dua perkara ni. Jangan korang tak lepas dua perkara ni buat yang lain. Ni bukan isu orang lain. Kita kena faham. Matlamat orang datang kat kita, dia bagi masalah. Korang selesaikan masalah yang dia datang tu. Itu matlamat dia. Dia bukan cakap, oh enjin mounting, oh tank belakang pecah, oh tulang anjing belakang pecah, oh tak. Korang jangan biasakan macam tu. Sikit nak didik korang bila tengok video sikit, korang ikut straight je. Okey? Jalankan kerja macam biasa je. Korang bagi penerangan kat owner, korang buat keputusan, buat satu quotation, betul bagi kat owner. Owner on, baru korang accept buat. Jangan korang makan dulu, makan. Jangan korang buat dulu. Nanti jadi siakap pula. Okey? Faham Okey, Roger and now. Okey, next time kita jumpa lagi. Andai kata ada kelemahan daripada video Siki minta maaf. Siki ucapkan terima kasih kepada 200,000 subscriber Siki. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum.